Masya Allah. Idham. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Tuan-tuan boleh hadirkan diri. Masya Allah. Dr. Ramizo, Izzat Isa, Ashraf Anwar, Muhammad Zikri Alif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Al-Mitraji, Masya Allah, malam ni kita bermula dengan kitab baru, kitab Asma'ul Husna, kitab Asma'ullah, kitab Asma'ullah Ta'ala. Masya Allah, tuan-tuan boleh hadir. Rano Bai, Masya Allah. Hazir Ustaz, Masya Allah, daripada Brunei. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ruqiyah Hayat, Ahmad Nubli, Masya Allah. Muhammad Ashraf, Abdul Razak Muhyiddin, Masya Allah. Muzammir Mansur, Masya Allah. Masya Allah. Tuan-tuan boleh hadirkan diri. Muhammad Zikri Ulu Langat, suara clear, Masya Allah. Barakallah fi Muhammad Abu Nibras, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan boleh hadirkan diri, Masya Allah. Menghadirkan diri pada malam ni, Masya Allah. Izzat, Masya Allah. Muhammad Syafzal, Muhammad Ali Nafiyah, Masya Allah. 21. Muhammad Nur Hisham, Muhammad Nur, Masya Allah. Daripada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya fattah wa bika nasta'in. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihil fatihina bihadiyihim ilal haqiqatil majaza. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma uhiya ilayya an ajma'al mal wa akum minat tajirin walakin uhiya ilayya an sabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin atau kama qala alaihi wassalatu wassalam. Ya, malam ni Cikgu Rosna, Abdullah Azli Al-Fansuri, Masya Allah, Fiza, Abdul Wahab daripada Australia, Perth, Jazz Hasbullah daripada ni daripada bukan Perth, dia daripada apa ni orang panggil, tak ingat lah nak namakan dia orang putih, dia tu terlupa pula lah. Khair, tak apa. Okey, malam ni kita berada kepada kitab Asma'ullah Ta'ala. Kita berada pada kitab Asma'ullah Ta'ala. Masya Allah. Jazz London. Oh, London. Lundang tu kita panggil London. Dia belajar di London. Masya Allah, daripada London. Jazz Hasbullah daripada London. Masya Allah. Barakallah fi. Jauh semua ni. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Zakir Syukri daripada Selayang. Masya Allah. Masya Allah. Live daripada Selayang. Oh, daripada Selayang. Selayang ni nama putih dia, apa dia ya? Alah, gatal. Sekarang ni gatal sikit. Siapa-siapa tahu ubat gatal sikit, siapa-siapa tahu doktor yang bagus untuk gatal ni. Saat dah dekat sebulan lebih dah gatal ni, dah pergi klinik dah, tempat pakar tu 2 kali ubat, okey lah. Masa ubat datang okey, lepas tu habis ubat gatal pula dah.
Alah. So siapa-siapa yang bagi tahu doktor-doktor yang bagus ke siapa ke macam mana. Sebab eczema. Sekarang teruk sangat eczema ni. Terlampau teruk eczema. So jadi gatal. Sekarang keadaan ada. Jadi kalau siapa-siapa yang tahu boleh komen lah tentang mana tempat yang bagus untuk cari ubat sikit. Sebab gatal sangat ni. Habis eczema mengamuk balik. Memang kita bekas orang asma ni, dia eczema dia mengamuk sikit. Dia tak boleh, dia sebenarnya dia kena dah. Dia sebenarnya darah ni, dia luar ni tak jadi apa. Dia saya dah darah saja ni. Dulu saya okey. Dia masalah bukan di luar. So dia masalah dalaman, darah kurang elok. So krim tu dia boleh tahan sekejap je. Lepas tu dia gatal balik. So dia dalaman tu dia kena cuci dalam sikit. Pil saya dah makan dah pil. Tapi tak tahan juga. Saya dah makan dah pil. Saya dah makan antibiotik. Saya dah makan anti macam-macam lah. Dia bukan dry clean. Saya memang bekan, ustaz bekan. Ya juga je lah. Satu lagi bekan saya terlupa. Lama dah saya tak bekan. Dapat 5-6 bulan dah. Saya cuba bekan, insyaAllah. Sebab dia gatal bagus juga. Idea tu berbekam. Saya lama dah tak berbekam, hampir setahun dah dekat PKP ni. Boleh nanti saya cuba. Pakai steroid juga. Steroid saya, kadang dulu saya kena steroid. Pasdu ustaz, pasdu. Wah, pasdu tu paling takut sekali. Keluar darah. Try aloe vera ustaz. Okey. Tak apa, saya try berlaku. Saya dah cuba macam-macam tadi. Kata tak habis lagi. Sebulan lebih lah. Dia kacau. Habis dia kacau badan. Okey, tak apa. Gatal tu teruskanlah. Gatal lah. Tak kisah. Okey. Kitabul Asma'illahi Ta'ala. Muqaddimah. Hendaklah diketahui Yalah, betul tu. Betul tu Dr. Ramizu buat allergic reaction test tu. Sebab doktor tu kata tak tahu punca saya, apa makanan saya yang menyebabkan saya gatal. Dia kena suruh buat test juga tu. Betul lah, kena pergi test juga. Betul, kena perlu test. Saya dah pergi kat pakar, dia tak test lagi. Mula-mula dia cuba ubat dulu. So saya kena pergi test juga. Okay, allergic reaction saya kena percaya juga. Cantik juga tu. Boleh juga, tak apa, insyaAllah. Kita pergi kat buat allergic reaction test. Okay, nanti saya pergi allergic reaction test lah. Saya rasa dah saya kena pergi test juga. Apa allergic saya pula sekarang. Mungkin susu ke allergic dia. Bismillahirrahmanirrahim. Hendaklah diketahui bahawa nama-nama Allah itu ialah tauqifi. Tauqif ni maksud dia yang bergantung kepada sama'. Maknanya sama' ni yang didengari daripada Al-Quran dan hadis. Yang mana kita dapat tahu boleh BP Healthcare Shah Alam. Okay. Nanti saya cari tempat yang dekat sikit. Sekarang Shah Alam nak pergi macam mana, PKPD. Saya cari tempat yang dekat sikit. Okay. Okay. Tak apa, insyaAllah saya akan cuba. InsyaAllah. Tak apa, saya pakai surat MITI ke. Saya keluarkan surat MITI untuk pergi ke tempat ni.
Okey, ada tengah mengamuk kata ni. Hendaklah diketahui bahawa nama-nama Allah ialah tauqif. Tauqif maksudnya ialah bergantung kepada apa yang kita dengar. Yang ni apa yang kita dengar, iaitu sama' dipanggil. Yang didengari daripada Al-Quran dan hadis. Yang mendapat keizinan daripada syarak, yang mana syarak telah memberikan keizinan, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala lah. Daripada syarak tu daripada Allah. Ia bermaksud nama-nama yang sepatutnya disebut ialah nama yang dinukilkan daripada syarak, bukan daripada kefahaman akal kita. Walaupun maknanya yang dimankulkan diambil daripada syarak, namun tidak dimankulkan lafaznya, ia tidak boleh digunakan. Maknanya walaupun ada makna-makna yang kita nakalkan tadi, kita ambil dari segi syarak, namun tidak dimankulkan. Maknanya tidak dimankulkan ni maksudnya ialah tidak dinakalkan. Makna tak ada lafaz yang disebut oleh Allah Subhanahu Taala di dalam kitabullah ataupun di dalam hadis Nabi. Misal contoh dia, tengok ia tidak dibolehkan. Contohnya ialah hendaklah kita hendaklah berkata Allah itu alim, bukannya akal. Allah itu alim, sebab alim tu ada dalam Quran, dinakalkan dalam Quran. Jadi bukannya Allah tu akil. Allah itu syafi. Syafi makna tabib sama je, tapi kita tak boleh kata Allah tu tabib. Allah tu asy-syafi. Allah tu al-alim. Allah tu al-alim. Alim tu orang yang berakal, tapi Allah tu akil. Tak boleh. Tapi Allah tu asy-syafi. Kita tak boleh kata Allah tu tabib. Allah tu al-jawad. Allah tu mempunyai sifat pemurah, dan sakhi juga sifatnya pemurah. Tapi kita tak kata bagi zat Allah itu sakhi. Tapi pada insan kita boleh kata as-sakhi. Okey. Seorang hamba selayaknya berusaha bersungguh-sungguh untuk memasukkan dan meyakini sifat-sifat Allah dalam dirinya. Udu'ullah hawidu'ur rahman, iaitu kita menyebut nama-nama Allah dan juga kita menyebut nama Ar-Rahman, iaitu nama sifat-sifat Allah. Dalam hadis yang akan datang akan disebut nama-nama Allah, insya-Allah. Mudah-mudahan sifat-sifat tersebut dapat dihasilkan dalam diri kita. Mudah-mudahan sifat tu kita terhasil dalam diri kita semua. Allahumma waqifna wa yassir lana usulaha. Maksudnya, ya Allah, berikanlah kepada kami taufik. Waffiqna, Allahumma waffiqna wa yassir lana. Dan ya Allah, permudahkanlah bagi kami menghasilkannya. Diberitakan bahawa ada seorang lelaki yang pernah bertemu dengan seorang syekh untuk berbaiat. Nak berbaiat, mungkin ditemu dengan syekh, dia nak ambil apa-apa zikir, nak berbaiat. Syekh itu memerintahkan kepada lelaki tersebut untuk mengambil wuduk. Dia kata, kau nak baiat dengan aku, kena ambil wuduk dulu. Selepas lelaki itu selesai daripada wuduk, maka syekh itu mentalkinkan kepadanya nama Allah dengan suara yang kuat, penuh kebesaran dan keperkasaannya. Kemudian lelaki itu telah mendapat kesan daripada nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selepas itu barulah syekh telah memulakan ta'limnya. Lepas tu baru syekh mulakan ta'limnya. Tujuan talqin, tujuan kita memperingatkan tadi adalah supaya orang yang hadir kepadanya dapat menghasilkan maksud dengan cepat. Orang yang hadir tadi dapat kesan daripada dapat kesan tadi. Gitu. Mendapat kesan. Tujuan talqin ialah supaya orang yang hadir untuk majlis-majlis menyebut nama Allah, iaitu tujuan tadi
kepadanya untuk menghasilkan maksud dengan cepat, untuk kita dapat hasilkan maksud dengan cepat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna allazina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Masya Allah. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hadir Al-Azlan. Azlan Al-Amin. Maksudnya, sesungguhnya orang yang beriman itu yang sempurna imannya. Orang beriman yang mana iman dia dah sempurna, ialah mereka yang apabila nama Allah disebut dan sifat-sifat Allah disebut, maka gementarlah hati mereka. Dan apabila dibaca ayat-ayat Allah kepada mereka, maka bertambahlah keimanan mereka, dan kepada Tuhan mereka jualah mereka berserah. Jadi sebab itu di antara salah satu maksud ta'lim ialah untuk kita menambahkan keimanan. Apa dia? Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, apabila dibacanya ayat-ayat Allah, apabila dibacanya nama-nama Allah, maka bertambahlah iman mereka. Orang beriman tu idza zukirallah, bila dia menyebut nama Allah, wajilat qulubuhum, gemetar hati mereka. Macam sahabat yang mana dia mempunyai kekuatan iman, gemetar bila sebut Allahu Akbar. Oh, terkejut tuan-tuan kan. Disebut Allahu Akbar, maka depan istana Rom bergegar istana Rom. Bergegar istana Rom dengan kekuatan qalb dia tadi, kekuatan zikrullah tadi. Bergegar istana tersebut dengan disebutnya nama-nama Allah. Ini mereka-mereka yang mana apabila disebut nama-nama Allah. Jadi, ya itulah mereka-mereka orang-orang yang menyerah diri. Jadi sahabat-sahabat, keyakinan, keimanan, kan itulah maksud takwa. Dulu kan ada 3 maksud takwa. Orang beriman, orang-orang yang sudah beriman dan sudah beramal soleh, perlu dia berusaha ke atas takwa. Dan Allah pesankan orang itu ialah apa dia? Allah kesankan dan Allah pesan dan Allah perintahkan orang-orang beriman dan beramal soleh tadi supaya bertakwa. Bertakwa pertama, laisa 'alal ladzina, macam mana firman Allah SWT, laisa 'alal ladzina amanu junahum fi mataimu idza mattaqaw wa amanu wa amilus solihat summa taqaw wa amanu summa taqaw wa ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita 3 kali takwa. Takwa pertama ialah menghindarkan diri daripada kufur dan syirik. Takwa kedua, menghindarkan diri daripada dosa-dosa besar dan dosa kecil secara berterusan. Dan takwa ketiga, mengosongkan diri kita selain daripada Allah. So bila kita kosongkan diri kita, dalam hati kita selain daripada Allah, maka kita boleh masukkan sifat-sifat Allah tadi, kebesaran-kebesaran Allah tadi, nama-nama Allah tadi masuk dalam hati kita. Yang inilah yang ada pada diri-diri sahabat semuanya. Kosongkan daripada masih Allah, kosongkan selain daripada Allah, pengharapannya, penggantungannya, tawajuhnya semata-mata kepada Allah. Macam mana Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan Sayyidina Ibrahim alaihissalam, ulangi takwa tu ustaz. Takwa, 3 kali takwa. Di sini Allah perintahkan, dan setelah saya ceritakan dulu banyak kali dah, tapi tak apa, dah atas minta permintaan saya ulangkan takwa tadi. Okey. Laisa 'alal ladzina amanu junahum fi ma ta'imu iza mattaqaw, sekali. Wa amanu wa amilus solihat summa taqaw, 2 kali. Wa amanu summa taqaw wa ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin. Di sini Allah perintahkan kita untuk bertakwa, orang-orang yang sudah beriman
dan orang-orang yang sudah melakukan amalan kebaikan. Maka hendaklah mereka tadi, orang-orang beriman tadi, yang melakukan amalan soleh tadi, berusaha ke atas diri mereka 3 kali takwa. Sekali tak cukup. Kita nak kontakkan macam mana dengan asma'ullah ni. Bila kita nak berzikir nama Allah, macam mana keberkesanannya berada di dalam hati kita. Keberkesanan apabila kita menyebut nama Allah tadi. Okey, apa makna takwa? Makna takwa dari segi bahasa al-ijtina', menghindarkan diri daripada perkara yang tidak disukai umum. Itu maksud dia takwa. Takwa ni maksudnya kita kena hindarkan diri daripada benda yang tidak disukai. Jadi di sini Allah Subhanahu Wa Taala telah perintahkan kita untuk pertama sekali, dan ulama kata takwa pertama ialah kita kena hindarkan diri, iaitu daripada kufur dan syirik secara terang-terangan. Kufur dan syirik ni dipanggil syirik jali, syirik terang-terangan. Kedua, kita kena menghindarkan diri, takwa tadi, menghindarkan diri daripada melakukan dosa besar. Jangan kita buat dosa besar. Dan masih lagi dosa, iaitu maksud dia menghindarkan diri daripada melakukan dosa kecil secara berterusan. Kenapa? Dosa-dosa kecil yang dilakukan secara berterusan tadi, dia akan menyebabkan menjadi besar. La saghirata la kabirata, dalam satu hadis dalam Musnad Ya'la, riwayatnya ialah la kabirah ma'al istighfar. Bila dosa besar itu disertakan dengan taubat dan istighfar, maka dosa besar itu akan dimaafkan oleh Allah SWT. La kabirah, la saghirah. Maka jangan menganggap dosa kecil itu kecil jika ma'al istimrar, jika dilakukan secara berterusan. Jadi takwa kedua, hindarkan diri daripada dosa-dosa besar dan hindarkan diri daripada dosa kecil secara berterusan. Dan takwa ketiga dah dulu kita dah cerita dah bab dosa-dosa besar. So kita dah masuk dah dalam jilid 1 pun telah diceritakan tentang perkara ini. Jadi cuma saya nak ulangkan balik supaya kita ada konteks dan macam mana bila kita menyebut nama Allah, wa iza zukirallah ya ayyuhallazina amanu iza zukirallah wajilat qulubuhum. Apabila orang beriman tadi dia menyebut nama Allah, maka gementarlah hati mereka. Wa iza tuliyat alaihim, bila baca ayat-ayat Allah, zadatuhum imana, bila gementar hati mereka, iman mereka bertambah. Bukan setakat tu, maka kesan keimanan tadi, kesan kebesaran Allah yang berada di dalam hatinya memberi kesan kepada persekitaran, macam mana sahabat apabila mereka melaungkan takbir, dengan takbir itu kekuatan gegaran takbir yang berada fi qalbil mu'min, yang berada dalam hati mukmin itu bergegar, menyebabkan istana Rom dan Farsi juga turut bergegar. Jadi takwa ketiga ialah menghindarkan diri selain daripada Allah, menghindarkan diri daripada masih Allah. Selain daripada Allah, maka kita kena hindarkan diri. Mana kita kena kosongkan keyakinan kita selain daripada Allah. Bila kita kosongkan hati kita selain daripada Allah, maka apabila kita menyebut nama Allah, maka kesan nama Allah tadi akan berada dalam diri. Tapi kita kena jaga takwa yang kedua tadi, iaitu kita jangan buat dosa besar. Jangan kita buat dosa, sebab dosa tadi boleh melunturkan iman. Dosa dia akan melunturkan keimanan kita. Dosa yang dilakukan tadi boleh melunturkan. Walaupun kita zikir, walaupun kita sebut nama Allah, dan menyebut nama Allah tu dia memberi kesan kepada hati, tetapi kesan itu tidak akan sampai apabila seorang tadi melakukan satu amalan yang opposite dengan kehangatan dan kepanasan. Apakah bila satu orang dia minum teh panas
Dengan dia minum teh panas tadi, maka akan terkesanlah pada lidahnya kehangatan air panas tadi yang boleh menyebabkan lidahnya melecur. Minum teh panas, tak biasa minum teh panas melecur, minum air panas melecur. Teh panas yang baru mendidih tu, tapis-tapis terus minum, melecur. Orang Melayu dia suka minum teh suam, teh sejuk, teh suam. Kita orang tak boleh minum, tapi kita orang dah biasa, tak apa. Tapi teh panas tadi, walaupun dah biasa, dia boleh melecurkan. Dia boleh melecurkan mulut kita dengan kehangatan tadi. Tetapi macam mana untuk kita tidak melecurkan mulut kita? Maka kita bawa perkara yang opposite. Perkara yang opposite dilakukan, yang bersalahan dengan kepanasan, iaitu sejuk. Iaitu apa? Sejuk. Kita pun ais bekukan mulut kita. Kita bekukan ais mulut kita ni, kita bekukan dia. Maka mulut kita dah kebas. Bila mulut kita dah kebas, macam mana? Maka kita pun minum teh. Teh tak beri kesan lagi. Kalimah iman, kalimah zikir tak beri kesan lagi. La ilaha illallah tak memberi kesan lagi di hati. Sebab apa? Sebab seorang tadi telah melakukan satu perbuatan yang mana perbuatan itu bersalahan dengan iman. Apakah perbuatan yang bersalahan dengan iman? Iaitu dosa-dosa. Perbuatan yang bersalahan dengan iman adalah dosa. Jadi, dosa itu akan melunturkan iman dan akan menghilangkan kesan. Jadi, sebab itu kita kena usaha kepada takwa kedua sebelum datang kepada takwa ketiga. Takwa kedua ialah kita menghindarkan diri daripada dosa-dosa besar dan dosa kecil yang dilakukan secara berterusan. Dosa kecil tadi yang dilakukan secara berterusan. Maka apabila dah menghindarkan diri, apabila sudah mengadakan takwa yang kedua, iaitu menghindarkan diri daripada dosa, takwa pertama daripada syirik dan kufur, takwa kedua daripada dosa besar dan kecil secara berterusan, maka takwa ketiga iaitu mengosongkan hati selain daripada Allah. Ini takwa paling susah. Kita kena kosongkan jiwa kita, kita kena kosongkan hati kita selain daripada Allah. Masih wallah, semua masih wallah. Siapa masih wallah? Makhluk lah. Makhluk itu masih Allah. Selain daripada Allah, semua adalah makhluk. Maka kita mengosongkan hati kita daripada makhluk. Bila kita kosongkan hati kita kepada makhluk, keimanan yang besar, Allah Subhanahu wa ta'ala telah perintahkan kepada Sayyidina Ibrahim. Qala lahu rabbuhu aslim. Hai Ibrahim, Islamlah kamu. Qala lahu rabbuhu aslim. Hai Ibrahim, Islamlah kamu. Sayyidina Ibrahim kata, aslamtu. Qala lahu rabbuhu aslim. Qala aslamtu lillahi rabbil alamin. Ya Allah, aku telah Islamkan diriku. Apa maksud Islam? Tunduk. Ya Allah, aku telah tunduk dan patuh kepada perintahmu. So, tunduk. Yang mana Sayyidina Ibrahim dalam hatinya tidak ada selain daripada Allah. Hanya Allah sahaja. Selain daripada Allah tak ada pun dalam hatinya. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala telah menguji, Allah Ta'ala beritahu malaikat Ibrahim AS, baginda Ibrahim AS dipanggil Khalilullah, kekasih Allah yang menyukai Allah. Habibullah, Allah itu menyukainya. Khalilullah, kekasih. Tapi Ibrahim AS sangat menyukai Allah. Habibullah, Nabi ialah Habibullah. Ibrahim Khalilullah. Ibrahim mencintai Allah. Muhammad itu Habibullah, Allah mencintainya. Itu beza sikit. Khalil dan Habib. Okey. Jadi apabila Sayyidina Ibrahim ni dalam hati dia tak ada dah selain daripada Allah. Jadi
Allah kata, hantar malaikat ujilah Ibrahim kalau nak tengok macam mana, kalau nak tahu macam mana dalam hati dia hanya ada aku aja. Hanya ada Allah sahaja. Dalam hatinya hanya ada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Kau uji. Maka Sayyidina Ibrahim, dia mempunyai binatang ternakan dia banyak. Maka satu malaikat datang menguji, dan malaikat tu menyebut nama Allah. Subhanallah. Ibrahim AS beritahu, wahai Tuhan hamba, ucaplah sekali lagi la ilaha illallah ni. Ucapkan lagi sekali la ilaha illallah. Mic terjatuh pula lah. Jadi ucapkan sekali lagi la ilaha illallah. Ibrahim, malaikat kata, boleh aku ucap la ilaha illallah sekali lagi. Aku ucap la ilaha illallah tu sekali lagi. Tapi engkau nak bagi apa? Dia kata, aku bagi separuh kambing aku pada engkau. Maka ucaplah. Bila ucap nama Allah, wa idza dzukirallah wajilat qulubuhum, gementar hati dia. Bila sebut nama Allah, 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 gementar hati dia, seronok. Dia menikmati kelazatan dalam menyebut nama yang dicintai. Sebut nama Allah, Allah. Maka dia kata, malaikat sekali lagi. Boleh, dia kata. Tapi apa engkau nak bagi kat aku? Dia kata, aku bagi seluruh kambing aku pada engkau. Maka malaikat pun ucaplah la ilaha illallah. Seluruh kambing dia bagi. Maka dia kata, malaikat sekali lagi engkau sebut. Kata, engkau nak bagi apa? Engkau dah habis semua kambing dah. Dia kata, aku jadi hamba engkau. Aku boleh berkhidmat untuk engkau. Kau sebutlah nama Allah. Wa idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Bila disebut nama Allah, maka gementar hati mereka. Jadi asmaullah, nama-nama Allah. Bila kita nak sebut nama-nama Allah, biar hati kita gementar dengan takut kepadanya. Wa iza tuliyat alaihim, apabila membaca ayat Allah, zadathum imana, dan kepada Allah lah mereka bertawakal. Jadi kesan tadi tu, kesan dengan nama Allah, kesan dengan sebutan nama-nama Allah, dengan nama sifat-sifat Allah, nama Allah. Lalu berzikir dengan nama Allah. Sebab berzikir dengan nama Allah ni, ada orang kata tak ada makna berzikir dengan nama Allah. Tak, berzikir dengan nama Allah tu sudah ada makna. Apa maksud Allah? Apa maksud Allah? Maksud Allah tu ialah zat yang wajibul wujud, yang mana ijtima' jami'i sifati kamal. Allah itu satu zat yang wajibul wujud. Zat Allah tu zat yang wajibnya kewujudannya. Qadim, sedia kala. Dan zat Allah itu wajibul wujud, ijtima'. Dan pada zat tadi terhimpunnya jami'i sifati kamal, segala sifat-sifat kesempurnaan, iaitu nama-nama Allah yang nanti kita akan pelajari nanti. Nama-nama Allah. So zat Allah, menyebut nama Allah. Ada orang kata, zikir tu dengan nama Allah, sifat Allah. Tak, nama Allah pun sudah cukup. Dan dalam nama Allah tadi mempunyai sifat kesempurnaan, iaitu dengan Asmaul Husna. Dalam Asmaul Husna, nama Allah tu dalam Asmaul Husna. Dan sifat Allah terbahagi pada dua, sifat Jalaliyah dan sifat Jalaliyah, sifat keperkasaan, dan sifat Jamaliyah, sifat kecantikan. Sifat Allah yang jamal, sifat Allah yang jamal, sempurna. Sifat Allah ni jam. Dan sifat Jalaliyah, sifat perkasa, qahar, qahar, azizun zuntiqam, takabbur, al-mutakabbir. Takabbur, bagi Allah sifat takabbur itu adalah sempurna baginya. Tapi sifat takabbur tu bila ada pada insan, dia manusia terkutuk. Tapi bagi zat Allah, sifat takabur itu yang ada pada zatnya, sifat itu adalah sempurna baginya.
So sifat kamali, sifat apa ni, jalaliyah, Allah tak suka kita memilikinya. Tapi sifat jamaliyah, itu Allah suka kita memilikinya. Sifat Rahman, sifat Rahim, sifat Wadud, sifat penyayang, dan sifat-sifat yang Allah suka, maka kita boleh memiliki sifat tadi atas nama Asmaul Husna tadilah. Jadi kita kena kosongkan hati kita. Takwa yang ketiga, kosongkan hati kita selain daripada mahsib Allah. So itu hak paling susah tu. Kena kosongkan hati kita selain daripada Allah. Bila hati kita dah kosong selain daripada Allah, maka bila kita menyebut nama Allah dan menyebut sifat-sifat Allah dan menyebut nama-nama Allah, sebab itulah wajilat qulubuhum, maka gemetar hati kita semua. Begitu, gemetar hati kita semua. Jadi kita kena kosongkan diri kita daripada apa dia ni, daripada masih Allah, selain daripada masih Allah, selain daripada Allah. Okey, kita bawa hadis pertama. 3 dia definasi saja dekat setengah jam. Tak apa, kita nak kesankan dalam diri kita tadi. Okey. Berilah berita gembira bagi mereka yang mengingati Asmaul Husna. Berita gembira dulu bagi mereka yang mengingati Asmaul Husna. Wa an Abi Hurairah, hadis ke 2287. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi ta'ala tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahid, man ahsaha dakhala al-jannah, wa fi riwayati wa huwa witrun yuhibbul witra, muttafaqun alaih. Sesungguhnya Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, 100 kecuali satu. Maksud 9 100 kecuali satu. Satu tu nama bagi zat, hak lain tu nama bagi sifat. Pada siapa yang menghafalnya, nescaya dia akan memasuki syurga. Dalam riwayat yang lain, dia yakni Allah ialah tunggal, zat yang esa dan menyukai bilangan yang tunggal. Hadis riwayat muttafaq alaih. Penerangan, maklumlah daripada hadis di atas bahawa Allah Subhanahu wa taala mempunyai 99 nama. Nama itu bukanlah terhad kepada 99 sahaja, bahkan nama-nama Allah begitu banyak. Dalam hadis yang akan datang, selepas 99 nama ini, ada lagi satu nama yang lain yang disebut insya-Allah. Maksud 99 nama yang disebutkan dalam hadis di atas ialah 99 nama yang akan disebut di dalam hadis selepas ini. Iaitu nama-nama Allah yang dijelaskan keistimewaannya. Barang siapa yang mengingatinya akan memasuki syurga. Man ahsaha, lafaz ahsaha mengenainya terdapat perselisihan pendapat dalam kalangan ulama. Terdapat ikhtilaf di dalam kalangan ulama. Dalam riwayat Imam Bukhari dan lain-lain, nama yang ditulis atas diterjemah daripada zahir. Nama tu kita terjemah zahir, yakni mengingati nama tersebut. Inilah pendapat yang lebih sahih. Nama pun sudah ingat, tak apalah, jadilah. Dalam riwayat lain dinukilkan lafaz hafizaha, iaitu ulama menulis bahawa maknanya ialah bacakanlah nama-nama tersebut dan beriman dengannya, atau mengetahui makna dan beramal dengannya. Wahwa witrun yuhibbu witr, maksudnya Allah itu menyukai amalan dan zikir yang bilangannya ganjil. Sebab tu subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, satu kali, semua ganjil-ganjil semua.
cukup 100 tapi bilangan ganjil. Dalam kesemua amal, menyukai amalan yang berasaskan ikhlas yang semata-mata dilakukan untuknya. Itu Allah SWT suka. Sebab tu nama-nama tadi. So 99 nama dalam fasal kedua. 99 nama Allah. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasul sallallahu alaihi wasallam inna lillahi ta'ala 99 isman ma ahsaha dakhala al-jannah wa huwa Allahu allazi la ilaha illa hu ar-rahmanur rahim al-malikul quddus as-salamul mu'min al-muhaiminul aziz al-jabbarul mutakabbir al-khaliqul bari al-musawwirul ghaffar al-qaharul wahhab الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الحافظ الرافع المعزز الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العليم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المميت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد البائس الشهيد الخالق الوقير القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القوي الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم الغفور العفو الغفور ملك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البادي الباقي الوارث الراشد الصبور. رواه الترمذي والبيهقي في دعوة الكبرى وقال الترمذي هذا حديث غريب. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Taala mempunyai 99 nama. Barang siapa yang menghafalnya, nescaya akan memasuki syurga. Dialah Allah yang tiada Rabb, tiada Tuhan, tiada layak disembah melainkan Dia. Pertama, Ar-Rahman, yang Maha Pemurah. Yang Maha Pemurah. Kita terjemah satu-satu, lepas tu kita akan bagi tahu kaifiat dia. Ar-Rahim, yang Maha Pengasih. Al-Malik, Raja yang hakiki. Al-Quddus, yang Maha Suci daripada segala keaiban. As-Salam, yang Maha terpelihara daripada semua bencana. Al-Mu'min, As-Salam, Maha terpelihara. Al-Mu'min, yang Maha memberi keamanan dan keimanan. Al-Muhaimin, yang Maha menjaga dan meliti. Al-Aziz, yang Maha perkasa. Al-Jabbar, yang mengelokkan segala kerosakan. Al-Mutakabbir, yang memiliki segala kebesaran. Al-Khaliq, yang Maha mencipta. Al-Bari, yang mencipta dengan teliti. Lain, Al-Khaliq, yang Maha mencipta. Al-Bari, yang mencipta dengan teliti. Dari sikit benda yang penjelasannya. Al-Musawwir, yang Maha membentuk. Al-Ghaffar, yang Maha pengampun. Al-Qahhar, yang Maha perkasa. Al-Wahhab, yang Maha memberi tanpa meminta pembalasan. Ar-Razzaq, yang Maha memberi rezeki. Al-Fattah, yang Maha pembuka rahmat. Al-Alim, yang Maha mengetahui. Al-Qabid,
yang maha menyempitkan, Al-Basit, yang maha meluaskan, Al-Hafiz, Al-Khafiz, yang maha menghina orang-orang kafir, Ar-Rafi', yang maha membantu dan meninggikan orang-orang mukmin, Al-Mu'izzu, yang maha memberi kemuliaan, Al-Muzillu, yang menghina, As-Sami', yang maha mendengar, Al-Basir, yang maha melihat, Al-Hakam, yang menetapkan hukum, Al-Adil, yang maha adil, Al-Latif, yang maha mengetahui perkara yang halus, yang maha lemah lembut terhadap hamba-Nya. Dua boleh makna. Al-Khabir, yang maha mengetahui segalanya, Al-Halim, yang maha penyantun. 33. Al-Azim, yang maha agung. 34. Al-Ghafur, yang maha pengampung. 35. Asy-Syakur, yang maha menghargai. Al-Aliyyu, yang maha tinggi. Al-Kabir, yang maha besar. Al-Hafiz, yang maha memelihara. Al-Muqit, yang maha mencukup, yang mencukupkan keperluan rezeki, yang mencukupi keperluan rezeki. Al-Hasibu, yang mencukupi. Al-Jalilu, yang maha hebat. Al-Karimu, yang maha mulia. Ar-Raqibu, yang maha mengawasi. Al-Mujibu, yang maha mengabulkan. Al-Wasi', yang maha luas. Al-Hakim, yang maha bijaksana. Al-Wadud, yang maha penyayang. Al-Majid, yang maha mulia. Al-Ba'is, yang maha membangkitkan. Al-Syahid, yang maha menyaksikan. Al-Haqqu, yang wujud dengan segala sifat kesempurnaannya. Al-Waqil, yang memelihara dan menguruskan segala urusan hamba-Nya. Al-Qawi, yang maha kuat. Al-Matin, yang maha teguh. Al-Waliju, yang maha melindungi. Al-Hamid, yang terpuji, yang maha terpuji. Al-Muhsi, yang mengetahui keadaan semua makhluk. Al-Mubdi, pencipta yang pertama. Al-Mu'id, yang menghidupkan semula. Al-Muhyi, yang menghidupkan. Al-Mumit, yang mematikan. Al-Hayyu, yang maha hidup dengan kekal. Al-Qayyum, yang berdiri dengan sendiri dan mendirikan yang lain. Al-Wajid, yang memiliki segala-galanya. Al-Majid, yang memiliki kehebatan. Allahu Akbar. Al-Wahid, yang tunggal. Al-Ahad, yang esa, yang maha esa. As-Samad, yang tidak memerlukan sesiapa dan semua perlu kepadanya. Al-Qadir, yang maha berkuasa. Al-Muqtadir, yang menguasai segala sesuatu. Al-Muqaddim, yang mendahulukan. Al-Muakhir, yang mengkemudiankan. Al-Awwal, yang maha awal. Al-Akhir, yang maha akhir. Al-Zahir, yang maha zahir. Al-Batin, yang tersembunyi daripada pandangan manusia. Al-Wali, yang bertanggungjawab atas sesuatu. Yang Al-Muta'ali, yang maha tinggi daripada sifat-sifat makhluk. Al-Barru, yang maha baik. At-Tawwab, yang memberi taufik untuk bertaubat dan menerima taubat. Al-Muntaqim, yang memberi balasan kepada orang yang melakukan dosa. Al-Afuwu, yang maha pemaaf. Ar-Ra'uf, yang maha mengasihani. Malikul Mulk, yang memiliki segalian alam. Zul Jalali wal Ikram, yang memiliki kehebatan dan kemuliaan.
Al-Muqsid, yang menunaikan hak orang yang berhak. Al-Jami', yang mengumpulkan makhluk pada hari kiamat. Al-Ghaniyyu, yang maha kaya dan tidak berhajat kepada sesiapa. Al-Mughni, yang mengayakan. Al-Mani', yang maha menghalang. Ad-Dar, yang memudaratkan. Ad-Nafi', yang maha memberi manfaat. An-Nur, yang maha bercahaya. Al-Hadi, yang maha memberi petunjuk ke jalan yang lurus. Al-Badi', Al-Badi', yang maha mencipta tanpa contoh terdahulu. Al-Baqi, yang maha kekal. Al-Waris, yang maha kekal selepas semua binasa. Ar-Rashid, yang maha bijaksana lagi tepat. As-Sabur, yang maha penyabar. Yang maha penyabar. Allahu la ilaha illahu. Jumlah ini, ayat ini, jumlah ini ialah jumlah musta'nafah, jumlah baru. Jumlah baru, yakni ia terasing daripada 99 nama Allah yang disebut selepasnya. Allahu la ilaha illahu. Ini selain dia, dipanggil jumlah musta'nafah, jumlah baru, jumlah baru. Okey, kalimah la ilaha illallah, kalimah tauhid. Ia mempunyai pelbagai darjat. Pertama, la ilaha illallah ni kalimah tauhid yang mempunyai darjat. Apabila orang-orang munafik i'tiqadi, telah kita mempelajari munafik ada dua, munafik amali dan munafik i'tiqadi. Munafik i'tiqadi tadi ialah orang-orang kafir, munafik yang kafir. Membaca kalimah ini, hati mereka kosong daripada mentasdikkannya. Ada orang baca la ilaha illallah. Sebab tu orang-orang munafik, orang-orang munafik di zaman Rasulullah, iaitu munafik i'tiqadi. Orang-orang munafik i'tiqadi seperti orang-orang Yahudi, Abdullah bin Sabah dan sebagainya. Abdullah bin Sabah ni dia masuk Islam, tapi dia orang Yahudi yang datang untuk memecah belahkan sahabat. Dan daripada dialah yang mana peristiwa syahidnya Hadrat Uthman radhiyallahu anhu. Ini ingat dalam jilid ke-11. Semua kisah-kisah ni akan nanti dalam jilid ke-11, peperangan dan sebagainya. So, jadi yang ni orang-orang munafik ni, dia ucap kalimah tapi dia kosong daripada membenarkan. Dia kosong, dia hanya ucap sebagai satu lafaz yang mana tiada makna, lafaz yang kosong, sekadar nak mempengaruhi orang yang dilihatnya itu bahawa dia adalah Muslim, tapi dalam hatinya dia kafir. Kita sebut la ilaha illallah, ada tak dalam hati kita mentasdikkan Allah? Semoga Allah memenuhi hati kita dengan mentasdikkan kepada Zat-Nya. Bahkan hati dan i'tiqad mereka daripada mengucap kalimah ini ialah semata-mata untuk menzahirkan Islam sahaja. Dengan membaca kalimah ini dengan lidah mereka, tidak lebih daripada itu. Kalimah ini memberi manfaat kepada mereka di dunia. Jiwa, harta dan keluarga mereka akan terselamat daripada tangan orang Islam. Tetapi di akhirat, kalimah ini tidak memberi manfaat kepadanya. Kalimah ini tak beri manfaat kepada dia. Kedua, ada juga orang yang membaca kalimah ini dengan i'tiqad di dalam hati, namun semata-mata taklid, ikut sajalah. I'tiqad dia semata-mata bertaklid. Kenapa? Saya itu ikut dia aja. Sebab itu iman kita tak boleh taklid. Mazhab kita kena taklid. Wajib kita taklid. Jadi sebab itu ada golongan mengatakan tak boleh taklid, haram taklid. Taklid yang tak boleh ialah taklid kepada tauhid. Taklid kepada tauhid. Kita tak boleh bertaklid, kita tak boleh ikut. Mana saya beriman macam dia, mana dia beriman. Saya beriman macam mana awak beriman. Tak boleh. Taklid iman kita tak boleh. Tetapi saya bermazhab, saya berfiqh kepada mazhab tu boleh. Bertaklid di dalam fiqh, bukan bertaklid di dalam iman. Bertaklid, sebab tu ada golongan
yang menyatakan tak boleh bertaklid. Golongan yang tak boleh bertaklid di umuran umum, tak boleh bertaklid dalam iman, tak boleh bertaklid di dalam fiqh, di dalam mazhab fiqh. Tak, kita kata tak boleh bertaklid ialah pada iman, bukan kepada bukan kepada mazhab. Sebab dalam mengikuti Allah kata fasalu ahla zikri, tanyalah. Sepatah kalau tak tahu, maka kita perlu bertaklid kepada orang yang kita tahu, orang yang faham, dan orang yang mahir dan fasih, dan orang yang kita panggil dia mujtahid. Mujtahid tadi kita perlu bertaklid. Itu dari segi fiqh, dari segi hukum ahkam. Tetapi kalau dari segi akidah, kita tak boleh bertaklid. Sebab kalau kita bertaklid dari segi akidah, dia termasuk golongan kedua, makna kedua. Ada orang yang membaca kalimah, orang dia baca kalimah ini dengan i'tiqad di dalam hati, ada i'tiqad, namun semata-mata i'tiqad tadi bertaklid. Adapun ucapan kalimah itu sahih atau tidak, terdapat pelbagai pendapat. Darjahnya sahih, tapi tak apa, kita terima juga. Ketiga, mengucap kalimah ini dengan beriktikad daripada hati, iktikad qalbi. Iktikad qalbi akan terhasil apabila melihat tanda-tanda qudratullah, darjahnya muktabar. Darjah tadi sahih, bolehlah kita terima orang macam tu. Tapi hak nombor satu tu tak boleh terima. Nombor satu tu macam orang munafik i'tiqadi. Hak nombor dua ni dah boleh terima dah, tapi bertaklid bolehlah terima, okeylah. Okeylah dalam kitabul iman. Iman taklid. Iman tu taklid. Calo. Okey, saya dah terangkan. Yang keempat, membaca kalimah ini dengan lidah beserta dengan i'tiqad jazim, yang yakin, yang terhasil daripada dalil qat'i, darjahnya makbul, dia diterima. Muktabar ni makbul lah. Kelima, orang yang menunaikan kalimah ini sambil mengetahui makna daripada mata hati mereka, mereka mendapat martabah yang tinggi. Penerangan ini pada keadaan apabila seorang tersebut dapat menyebut kalimah ini dengan lidahnya. Bentuk kedua ialah kalimah ini hanya disebut dalam hati dan tidak ditunaikan dengan lidah. Tafsirnya ialah apabila seorang itu mempunyai keuzuran seperti bisu, kalimah ini tetap memberi manfaat kepadanya di dunia dan akhirat. Jika tiada keuzuran tetapi tidak mengucap kalimah ini, maka di akhirat tiada faedah. Perkara ini disebut oleh Imam Nawawi rahmatullah. Untuk orang bisu, dia tak boleh nak ucap. Cuma dia tak boleh nak ucap. Jadi dia tak boleh nak ucap kalimat ni. Tapi untuk orang bisu, sebab dia ada keuzuran, dia tak boleh nak ucap. Apabila seorang itu mempunyai keuzuran seperti bisu, tak boleh nak ucap, maka kalimah ini memberi manfaat untuk dia dunia akhirat. Dia beriman pada Allah zat satu. Dia tak boleh sebut sebab dia bisu, tapi dia dikira orang beriman dan dikira orang Islam. Dia dah yakin Allah tu satu. Dia kata Allah yang Maha Esa. Dia nak ucap tak boleh sebab dia bisu, dia terima. Tapi bagi orang tak ada uzur, dia tak ucap kalimah ni, maka di akhirat dan di dunia, di akhirat dia tak ada faedah. Perkara ini disebut oleh Imam Nawawi rahmatullah alaih. Perkara ini disebut oleh Imam Nawawi rahmatullah alaih. Okey, penerangan Asmaul Husna. So nanti kita sambung balik penerangan kepada Asmaul Husna. Satu persatu kita terangkan Allah itu apa. Lepas tu dia akan bagi makna sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. So kita terangkan satu sedikit, dan boleh juga kita jadikan dia wirid-wirid kita, macam mana ulama telah menulisnya. Panjang ni dia. Saya sebut satu persatu, tapi secara ringkas. Sebenarnya dalam kitab tu panjang lagi. Saya ambil atas kesesuaian kita sahaja
Maknanya bukan kita kata sesuai kita ambil, tak, masa mudah bagi kita sahaja. Ada yang tempat panjang perlu diterangkan panjang, ada tempat pendek sudah memadai. Nama-nama Allah tu panjang tu, ada beberapa berpuluh, habis daripada lebih pada 10 muka surat. Asma Allah tu habis daripada 10 muka surat. Lepas tu baru masuk hadis yang lain. Allahu Akbar. Boleh insya-Allah. Nanti kita sambung balik insya-Allah pada hari Isnin ni. Hari Isnin pada hari hari Rabu ni insya-Allah. Dan minggu ni jangan lupa kita ada daurah. Lain daurah telah diberikan. Tuan-tuan boleh mendaftar untuk daurah kita pada kitab jual beli. Kitab jual beli, tetapi masih lagi dalam perbahasan, pada perbahasan mencari rezeki yang halal. Hari Rabu insya-Allah. Jadi yang baik itu daripada Allah, yang kurang itu daripada kelemahan saya. Aku liqauli hadza astaghfirullahalazim li wa liwalidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wa lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya zal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووسع لنا خلقنا وتجب لنا كسبنا وكنعنا بما رزقتنا ولا تذهب طلبنا إلى شيء صرفته عنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم جميعا. InsyaAllah kita jumpa pada hari Rabu nanti.